dia ada macam awkward sikit. Dia macam awkward sikit. Tapi dah lama sikit, a few while, dalam setengah jam, sejam macam tu, dia orang dah macam okay balik, ada gelak apa semua. So aku shoot that moment semua sekali dengan ada seorang lagi fotografer, nama dia Khalil Makata. So kita orang shoot benda tu lah. But the portrait aku kena shoot butter punya portrait lah. I mean aku kena shoot lock dengan Emmett punya portrait. That's why aku compose that image lah. So after compose that image lock dengan Emmett tu, aku sebenarnya kena shoot the whole band lah. But aku tak boleh nak kumpulkan the whole band time tu. So aku call Kadak dengan Loko untuk pergi studio dekat rumah aku, and then we do a photo shoot dekat rumah aku. And then aku akan superimpose the photo in the band together. Tapi Emmett tak suka. Emmett cakap gambar tu macam Mount Rushmore ke apa dah. Kenapa? Dia cakap, aku tak tahu lah. Dia macam gambar tu macam Mount Rushmore lah. Macam mungkin dia tak suka lah kot. Tapi aku biar je lah, tak apa lah. Aku puas hati okay lah. Tapi apa tu perasaan kau waiting for ada 10 tahun? Aku rasa 6-7 tahun lah. 6-7 tahun. Kau punya, aku rasa 10 tahun juga 2006 sebab aku start hujan 2006 juga. Kau punya apa achievement yang kau nak cuba, kau nak shoot apa butter, tapi first kau datang butter dah pecah. Dan sekarang diorang come back. Apa dia perasaan kau? Aku capai tak apa yang kau? Kalau on stage aku cakap aku tak capai on stage. On stage aku tak ni sangat. Aku macam aku cakap kau lah, aku lagi appreciate benda yang behind yang bila diorang menjadi diri diorang, dan diorang adalah diorang in the band macam tengah rehearsal. All that thing aku memang suka. On stage aku tak fancy sangat sebab on stage is their performance. So memang lain sikit. So aku rasa aku berpuas hati lah time tu. Aku, Bad, and then ada Kojai, and then ada Sashma, ada Zack, ada Ayoy, ada Bijan, ada Apis, ada Tajul. So kita orang, for me, aku very berpuas hati dengan apa yang berlaku dekat to that process of journey lah. Aku puas lah. Aku macam there is no other process yang boleh beat that feeling. Second time Butter main Transcendence pun tak boleh nak beat that. I won't feel the same as the first, yang masa dia first reunion tu. Masa Emmett balik, Emmett ada tu. Sebab before dia reunion first tu, Emmett pun ada balik, ada secret show Maxis Hotlink dekat Bangsa. Hai, Assalamualaikum. Kembali kita dalam podcast Para Konkret. Kepada mereka baru mendengar atau baru menyaksikan, saya Syarif Suhaimi dan hari ini kita bersama special guest Kadi Chan. Assalamualaikum. Oi, Assalamualaikum. Bagi salam dulu kan. Lek lu. Okay. By the way, mungkin ada orang tak kenal kau lah. Mungkin kau boleh share dulu intro sikit pasal diri kau. Macam nak intro? Aku tak cakap nama kau. Kau memang Kadi Chan ke atau apa? Ya, nama saya Abdul Kadir Chan. Dia bukan, yalah, kadang-kadang kita tengok anime macam Oni-chan kan. Sebenarnya dia bukan Chan tu lah. Sebab dalam Japanese punya maksud Chan is little sister lebih kurang macam tu. Dia punya ni kan. So dia Oni-chan, dia bukan tu. So it's Kadir Chan. Dia Shin-chan pun macam tu lah lebih kurang. Tapi macam tu lah. Tapi kau memang mix Chinese lah. Aku mix Chinese. So belah mother aku Chinese, mak aku revert, become a Muslim. Bila tu? Wish. Kira waktu kahwin ke atau before kahwin? Waktu kahwin lah. Oh, waktu kahwin lah. Waktu kahwin. And then bapa aku is memang Malay lah. So aku pun, yelah, bila kau macam mana lah, dia macam ni lah.
aku ni is like satu soul yang berada dalam badan yang berasingan. Masuk That's how. Okay lah, kalau kita nak satu cerita kan, so aku cerita sikit lah pasal benda ni. Growing up as a person who is having a mixed background, it means aku kena belajar Malay punya side, and then aku kena belajar Chinese punya side, and then aku nak kena tahu Indian punya side juga, because aku grow up with neighborhood yang ada orang India. Okay, which is for me, kira kau satu Malaysia. Aku satu Malaysia. Quite rare lah sekarang. We seldom see neighborhood yang ada Chinese, Indian, Malay, and then Christian. Lepas tu ada Portugese kadang-kadang. Oh yeah. Macam aku punya jiran kat belakang. Sebab aku grow up in a ghetto punya area juga. Aku rumah flat lah. So rumah flat, Budak flat. budak flat. Amara tu macam belakang lah. Oh yeah. Belakang lah. Amara is in AU. Aku dekat area Wang Semaju, and ada juga rumah dekat AU. Oh yeah. So budak flat juga. So lepas tu, tapi aku tak claim lah. So okay, long story cut short, aku grow up dalam neighborhood yang ada Indian, ada Chinese, and ada Malay. So mak aku is Chinese, and then father aku Malay. So growing up, aku selalu rasa macam aku ni a soul yang trap kat dalam satu badan yang berasingan, bukan badan aku. So kalau kena Kadican, mesti kau kena monolog lah. Sebab before this kau banyak buat coverage tentang monolog lah. Boleh tak cerita journey kau, macam mana boleh terjebak dengan scene ni? Okay, simple lah sebenarnya. Aku start shooting bands during the first band yang aku start shoot was actually Hujan. Ui. Ini cerita yang aku tak cerita dengan orang lah, tapi certain people je tahu. The first band yang actually start shooting is Hujan. Tahun bila tu? Itu aku ingat zaman 2000-an lah. 2000-an lah. Okay. 2000-an. Aku rasa 2005, 2006, 2007. Waktu tu dia dah peak ke? Waktu tu dia Belum. baru start lah. Waktu tu waktu dia macam ni. Dulu kita ada satu, sebelum ada Facebook sebelum ada Facebook, we have this social platform which is called Friendster. Legend. And then Friendster dan MySpace lah. And then lepas Friendster keluar MySpace. So MySpace tu kira zaman aku lah. MySpace tu. So a lot of bands yang keluar daripada MySpace, sebab MySpace made a platform is called MySpace Music kan, untuk bands upload dia punya lagu apa semua, and then make promotional apa semua dekat situ lah. It's like Facebook but it's for music. So time tu pun ada music canteen, ada all these things lah. So aku pun involved with playing bands dekat sekolah apa semua. And then aku get to know there's a few creative scene a scene which is made up of we call ourselves Power Rangers. Okay. So geng-geng ni adalah geng-geng yang berlepak, bukan berlepak, is how creative people yang gather together. We each person have a Power Rangers punya name, Power Rangers punya colour, and then all these creatives are actually doing different things. Ada design, ada web design, ada illustration, ada making music, and then macam-macam lah. Kalau kau nak name a few, AG was one of the AG Hujan kan. AG was one of the committee in the Power Rangers tu. Oh, okay. He tak silap aku dia Coco Ranger ke apa lah something. And then kalau kau kenal Arttech, and then Acid, and then diorang daripada 84 punya kolektif, diorang pun ada dalam
Power Rangers punya group tu juga. Oh, okay. So Attack tu yang pakai hood dengan okay. Sekarang dia main band dengan Tarimoshi. So and then there's a few juga the Rantai punya committee yang started this. We all are from Power Rangers punya group ni lah. So aku pun tak ingat macam mana aku boleh stumble upon this online punya group lah. And then we have Yahoo Messenger. So every weekend macam tu kita akan borak ramai dekat dalam Yahoo Messenger punya group. So it's a community punya thing lah. So and then ended up ada Rantai, exhibition Rantai, event all these things lah. So hujan, aku selalu aku lepak dengan dia orang. And then ada satu hari tu macam dia orang cakap, aku dengar daripada AG macam ada band, dia nak buat satu band baru. Sebab AG aku tahu dia ada satu band nama Coco. Coco best lah kan? Aku pun suka dengar Coco, tapi aku tak ada lah macam hardcore fan band Malaysia Coco time tu kan? But because aku kenal AG, so aku have to listen to lagu Coco juga lah. Sebab time tu Coco pun ada lagu baru tak silap aku. And then dia ada bagi tahu, dia cakap Noh daripada MIX hip hop group lah contact dia, kata nak buat satu band lah. So aku pun lepak dekat rumah sewa AG time tu dekat Permaisuri. So kita rumah flat lah. So there's a lot of people coming in and out dekat rumah flat tu. And AG dia punya cave dia full of Avril Lavigne punya barang apa semua, and then gitar dia, Godin dia. So bila aku dah lepak sana, AG satu hari dia cakap, jadi guitar tech aku lah. Oh, okay. So aku start from becoming the guitar tech for him. Actually aku drive dia, and then aku tune gitar dia, and then aku take care of his instruments lah. Dia mean aku carry the instruments, everything lah. But time tu aku tak ada lah macam fancy gila gitar, buat intonation macam apa aku buat sekarang. Aku just handle the things for him lah. Bawa dia drive kereta dia apa semua, pick up dia, drop dia apa semua lah. So basically jadi macam tu lah. So after that, bila dah buat macam tu, aku ada kamera. So bila aku buat benda tu, kamera kau 5D tu? Bukan. Okay. It was the first camera yang given to me by my uncle. Dia bagi aku Olympus 5 megapixel je bro. Oh, okay. Compact camera 5 megapixel, kecil ni je. So aku akan bawa kamera tu ke mana aku pergi lah untuk shoot hujan punya gambar. Sebab when we shoot the photos, all those photos kita akan letak kat dalam MySpace lah. So orang akan tengok, and then a part of MySpace kita ada photo pages. So photo pages pun antara tempat yang kita akan show our photos. Kita tak ada lah compete, but we just apa ada foto kita just upload. Kita bagi buat kenangan. Sometimes they want to use the photo, so they just upload lah. So aku start betul-betul masa aku start follow dengan hujan. So aku shoot hujan main birthday party, hujan pergi basking. Actually bukan aku seorang je yang start shoot hujan tu. Before all these people shoot hujan, waktu tu yang aku ingat yang paling power lah, bukan power lah, yang aku suka gambar-gambar diorang lah, is a few people. Karim, and then Iwan. Aku suka Karim, Iwan, and then dengan Puyel. Puyel ni nanti aku cerita. Puyel dia satu nama yang memang aku duk cari juga lah dulu. Rupanya dia pun ada dalam community Power Rangers ni. Oh, okay. Sebab apa Puyel? Okay. So aku shoot hujan, and then aku pergi trip apa semua dengan dia orang kan. Jalan main show sana, main show sini, jaga barang. And then involve dengan band lain pula, macam Mik Angku Hussein. Time tu Azlan Typewriter. So time tu aku pun tolong dia orang apa semua lah. So ada Azlan Typewriter, and then after that dah shoot this band, and then aku shoot band couple, a lot of bands lah. And then one of the places yang memang
kira macam kalau dulu orang macam semua pergi rumah api apa semua. Kalau sekarang orang semua pergi rumah api kan. Dulu kita orang macam pergi MCPA. And then kita pergi Paul's Place kan. So MCPA tu antara tempat yang memang every weekend ada gig. Sampai kan ada satu tahap tu, siapa ada kamera masuk gig free bro. I don't know why jadi benda tu. And so dia macam privilege. Macam kalau kau fotografer, kau pergi gig time tu masuk free. So apa lagi, time tu memang bawa kamera lah. So bawa kamera masuk. Sampai jadi trend, bawa kamera masuk free. So we have to tahu siapa shoot, siapa yang just nak masuk free, just because bawa kamera. So MCPA hall apa ni semua. So dah lama macam tu. And then aku pun shoot luar KL pula, gigs kat luar KL apa semua. Kat Kinta lah, kat Penang lah apa semua. Aku punya mission time tu, aku nak cari band yang paling gempak dalam Malaysia. Satu, Butterfingers. Time tu aku tahu Butterfingers je. Aku macam Butterfingers lah. Sebab memang aku ingat lagi aku tengok dia orang dekat AIM kan. Macam Ahmad ni tak pakai kasut, lepas tu main lagu rock underground macam ni dekat TV. Benda sial. Power gila kan. Lepas tu so aku cari Butterfingers. Cara aku nak cari Butterfingers tu, aku cari daripada gambar tau. Aku tengok gambar ni, aku tengok nama fotografer yang ada kat situ. So aku jumpa nama Rafuel. Rafuel tu Malaysia lah. Ni cerita dia. Rafuel ni aku selalu jumpa nama dia dekat dalam inlay. Aku jumpa dekat gambar butter. Time tu dekat MySpace punya ni lah. So selalu jumpa Rafuel lah, apa ni semua. And then after that aku came across Rupa Jiwa kan. Rupa Jiwa. So bila aku jumpa Rupa Jiwa, aku Google, aku manage to find Rupa Jiwa lah. So aku pergilah praktikal kat studio diorang. Oh, okay. Aku nak masuk studio diorang. Lepas tu dia tanya aku, kau nak buat apa masuk praktikal sini? Aku cakap, aku nak shoot butter. That was the only reason yang aku bagi tahu dia, aku nak shoot butter. Lepas tu dia cakap aku, bro, butter dah tak ada. Aku macam, apa yang kau cakap ni kan? Tapi aku tak ada lah bagi tahu orang lain ke apa semua. Benda ni tak dibagi tahu ni lah. Cakap, butter dah tak ada. Atau aku macam, butter tak ada. Tapi waktu tu kiranya media tak tahu ke atau macam mana? Kan memang dah tak ada dah. Tak tahu tu. Time tu aku rasa macam diam sekejap. Band tu macam diam sekejap. Aku macam, what you mean butter tak ada? Tak apa lah kan? Aku macam tak apa lah, butter tak ada. Aku praktikal dengan korang je lah. Nanti ada ke apa mesti shoot balik kan. Aku macam Lepas tu dia cakap, tapi kalau tak ada, aku cakap tak ada tak apa lah, nak buat macam mana. Whatever yang korang buat, aku nak belajar kan. Aku nak join, aku nak praktikal dengan korang lah kan. Kalau ada kita shoot sekali lah, apa kan. Lepas tu macam okay, aku join. Sebab aku tengok dia orang pun banyak shoot band. Dia orang shoot Komplot, dia orang shoot band apa lagi, ada a few bands lah. Dia orang pun shoot band juga. Tapi dia orang punya main is architecture. So aku belajar architecture punya fotografi a lot from them. Sebab dia orang architects. So kita shoot untuk magazine apa semua. Best lah bagi aku time tu, shoot untuk magazine apa semua. Macam sebelum tu pun aku ada shoot for magazine. Aku shoot tapi not as much as them lah. Sebab dia orang was appointed to shoot. Macam dia orang lain dapat award, dia orang kena coverage for them lah. Aku punya pula jenis shoot, aku shoot tak dibayar. Macam aku shoot concert kan. Let's say macam band US, Mew ke, Explosion the Sky ke, apa semua, Dashboard Confessional, atau band emo hardcore macam Alisana pun ni semua datang kan. Aku shoot, aku rasa aku tak pernah terima apa-apa duit daripada diorang. Tapi waktu tu kau praktikal ke kau? Tak.
Kau dah habis Dia practical. orang just send aku, kau nak pergi show Aku macam nak pergi show mana? Nak pergi show ni kau shoot lah sekali. Aku macam okay, go. Macam tu je lah. Aku tak pernah fikir pasal the money during that time lah. Aku macam kerja aku is aku nak enjoy the show. Aku nak tengok band tu perform, and then aku nak create gambar yang best-best. Especially gambar behind the stage ke apa benda ke, and whatever photo lah yang boleh create lah during the performance. So normally aku akan cari something different for the performance. Macam tu lah. But more of it aku nak cuba bring out the character. Aku rasa aku punya work more character driven than the thing itself. Aku tak tahu nak explain macam mana. Aku more like the character of a person. Rather than tak tahu lah. Aku tak boleh nak define lah. Aku just suka macam tu. Let's say if I know you are a musical genius, aku akan cuba portrait kau dalam musical genius. Macam tu. Lebih kurang macam tu lah. More to in a live performance ke apa lah, atau backstage ke apa lah. So aku join dia orang. And then bila aku join dia orang, dah lama aku practical dengan dia orang. One of them, Fuad, dia cakap 3 bulan je practical, mana cukup kan? Aku macam ya tu, mana cukup, selamba lah. So aku pun dari practical aku buat freelancing dengan dia orang. So aku start to edit dia photos. Satu projek macam 500 keping gambar, edit lah, just do it lah. Time tu wedding pun dah tak buat sangat lah. Oh, tapi waktu tu kau ada buat wedding juga? Ada buat wedding juga. Wedding was the periuk nasi lah kot, yang sesuap nasi lah. Yang cover kau buat job tak bayar tu lah. Sebab time tu kau nak kena survive juga kan. So wedding kita buat juga. Tapi aku tak pernah ambil job as a main photographer for wedding. Sebab aku tak attend a lot of weddings. Aku tak tahu kenapa aku tak attend a lot of weddings. Wedding aku lebih gemar follow. Macam kau lah, aku follow kau kan, buat wedding apa semua, rather than aku jadi head untuk shoot wedding tu. And then after that dah buat wedding, then dia orang cakap aku, studio cakap aku, monolog nak ada show lah dekat ni, dekat Nilai. Aku macam, oh ya, jom lah, jom, gerak. So that was the first time aku jumpa Lok depan-depan. That was the first time. Aku, sebelum aku praktikal ni doang, few months before Lok came back to Malaysia. Ke dia dah balik lah, ke belum balik lah, aku tak ingat lah. Tapi aku ada benda tu juga lah. Macam time tu macam malam kan, aku message dia dekat Facebook. Aku cakap dia, Lok, aku nak shoot band kau boleh tak? Tak, waktu tu kau dah jumpa dia belum? Belum. Aku main redah. That means aku main message dia je. Aku pergi dia punya Monolog Anti-Lock Prologue punya page tu, which is dia punya personal punya page tu. Aku direct message dia je. Aku direct message dia. Lepas tu dia macam Dia reply? Dia reply. Ui. Time dia reply tu kan, aku dengan time dia reply tu, aku dengan housemate aku kan, aku macam, weh, dia reply tu. Itu sebab semua orang macam, dia tak reply kau adik, mana nak layan do media apa semua kan. Dia tak reply kan. Aku message dia reply. Satu rumah aku time tu semua macam, weh, dia reply kau do deh kan. Lepas tu kita orang macam, weh, dia reply do. Lepas tu after that reply tu semua macam diam sekejap. Tak, apa yang dia reply? Dia aku tak ingat, aku kena korek balik aku punya Facebook punya message. Tu dia reply macam okay lah, no answer.
Macam okay macam tu macam okay, lepas tu macam boleh juga. Macam tu. Lepas tu kau duduk mana apa semua. Lepas tu macam bila aku dah praktikal dengan dia orang, tu kira first time aku jumpa dia depan-depan. Dekat Nilai tu. Time tu dia dengan monolog lah. Dia bukan Butterfingers lah. Dia dengan monolog. So dia dengan monolog is a totally different character. Dia dengan monolog is, aku rasa dia lebih keterbukaan kepada monolog. And aku rasa monolog banyak fit. Aku tak tahu, mungkin kena tanya dia. Tapi daripada pemerhatian aku tengok monolog sebenarnya banyak fit dia punya kendiri. Kendiri. Sebab atuk dia was a writer. Atuk dia was a writer. So family dia pun ada somebody juga. So kendiri dia lebih stronger bila dia dengan monolog. Sebab Butterfingers was a chapter yang dia cakap, tak silap aku dia ada cakap Butterfingers macam Butterfingers was the past ke apa something lah. So moving forward sebenarnya with monolog lah. To create something new. So monolog was the main one now. For him Butter is done. So monolog. So macam tu lah. So aku pun agree. And then aku first time jumpa dia tu kan. And then after that that's the second time aku jumpa dia, which is dekat backstage dekat music. So that one was the first time aku ambil gambar dia, portrait dia seorang. Aku memang time tu aku memang nak that portrait lah. Aku memang nak that Firaun punya vibe lah. Aku nak Firaun punya vibe lah. Sebab Firaun bukan Firaun as in Firaun jahat tau. Firaun as in the mastermind. Macam mastermind lah. Tapi aku tak tahu kenapa aku fikir Firaun. Mungkin sebab colour palette dia time tu. So yeah, so tu aku first time fikirkan pasal portrait tu lah. So after that portrait, dia pun okay, dia pun agree, studio pun agree. Dan studio dia macam, kalau lock apa-apa hang kau pergi lah deh. So that's why gambar aku banyak ada Kadir Chan, and then bawah dia ada Rupa Jiwa Studio. So Rupa Jiwa Studio sebab aku nak share the copyright of the photograph between them lah. That means aku boleh pakai, Rupa Jiwa boleh pakai. Rupa Jiwa pakai, and then dia orang pun boleh pakai lah. So tak ada konflik kat situ. So after that dah few macam tu, and then kita orang shoot apa semua kan. Then time tu ada project interpretasi Piramli. So the keluar the one song yang dia orang keluarkan tu, the single tu, Tiada Kata Secantik Bahasa. So every night aku after school dekat UiTM Shah Alam kan, aku akan pergi ke rumah dia tau. Rumah Lock lah. Aku akan pergi ke rumah Lock, aku akan pergi ke studio, aku akan pergi record dia orang punya recording for Tiada Kata Secantik Bahasa. Kira kau tengok proses dia buat lagu tu lah. Ui, nice tu. So every daripada drum, daripada bass, daripada gitar. Tapi ada je few session yang aku tak sempat nak datang sebab aku busy kan. Tapi waktu yang kau follow tu, lagu lirik tu dah ada ke atau? Lirik dah ada. Oh, lirik dah ada. Lirik dia dah buat siap-siap. Cuma dia nak recordkan balik untuk album. Untuk album, untuk CD lah. So aku pergi tu, and then aku record benda tu. Time tu pakai DV Cam. DV Cam, and then later on baru aku pakai 550 Mark II. And then we recorded the first music video lah. Sebab Lock cakap aku tiba-tiba macam, Deh, kita buat music video jom. Atau aku macam, ush, what the fuck, aku tak pernah buat music video. Oh, that's the first time lah. Tu first music video aku. Ui, aku tak pernah buat music video. I mean, pernah ke? Tapi yang pernah, bukan pernah buat music video.
aku buat experimental videos. Macam aku cerita kau, aku ada VHS home videos apa yang semua tu kan. So aku ada kamera yang aku boleh buat home videos. So home videos tu yang menjadi seakan-akan music videos macam time lapse lah, apa ni semua. So aku compile aku buat music video aku sendiri. But it's not music video untuk orang tengok, is untuk aku punya feed, aku punya ego lah. So aku macam tu. So after that Lok cakap aku dia nak buat music video dengan studio, dengan Rupa Jiwa kan. Lepas tu dia macam jom jalan. So a lot of people help me that day. One of it was few of them, Lok ada, and then the whole monologue band. And then we have Yasir, and then kita ada Fuad, kita ada Kishore, kita ada special guest. Kita ada Fakrul Razi, kita ada Zaha yang tolong angkat barang apa semua. And then kita ada special guest Khairul Azri. Khairul ni now he's a director. Dia movie dia yang akan keluar ni War on Terror yang akan keluar ni kat wayang ni. Dia datang tolong aku shoot a few shots for the music video. Wow. So dia Lok yang panggil dia. So macam, tapi during that time dia sebagai, dia datang ajar aku handle the camera, the 5D Mark II. So aku know nothing about video production. So dia help aku untuk shoot 2 shot ke berapa shot lah. And then after that dia balik lah. So aku use that shot in the music tapi video. dia very humble Ya, dia okay lah. Dia very humble. So benda yang start daripada situ yang aku macam ni sebenarnya. Okay, tak apa. So the editing process tu Lok akan datang lah seminggu. Ada time yang dia akan datang the next day. So kita akan buat music video edit tu. So tu first time aku edit pakai dekat aku punya MacBook. MacBook tu hilang bro. Aku tengah printing untuk final year ke untuk apa, hilang dengan bag sekali. dekat UiTM lah. Dekat kedai print belakang UiTM lah, dekat section 7. Hilang. So aku punya editing process tu Lok ada sekali. Tapi aku manage to screen capture the process of aku buat work tu. Sebab aku dulu believe that aku was born to work as a documentarian for music artist apa benda semua. Cita-cita dia nak dokumen bands, nak dokumen band punya perjalanan. Tapi bukannya macam show punya perjalanan, macam kau main kat stage kat show, shoot band. Itu aku, definisi aku bukan tu. Definisi aku ialah bands yang main dekat show, belakang tabir dengan family, dengan live dia buat apa. Itu aku punya definition. Bukannya shoot atas stage. Faham? Different. It's a totally different. Macam mana aku buat dengan hujan apa semua, the behind the stage tu, dia orang as a normal person tu, itu yang aku focus on. So macam tu lah. So yeah. Lepas tu, and then the video clip kau shoot lah maksudnya. yang mana? I mean tiada cantik apa? Bila kata cantik masa, aku shoot lah. Kau shoot kan? Aku shoot with them lah, with all those people yang aku cakap tadi tu. So there's a lot of cameras lah, macam-macam kamera pakai. Ada kamera ni, ada kamera tu, ada kamera semua campur, mambo semua campur. Tapi ya, output dia okay. Tapi by the way, siapa yang edit video tu? Aku dengan Lok edit. So we sit down together and then we cut lah. So Lok punya proses time tu dia cakap aku, so aku tak tahu apa-apa pasal video edit. Lagi-lagi music video, aku tak tahu apa-apa. Dia cakap aku, kau buat macam main Tetris ke? Aku macam make sense. Sebab aku tengok layer kan. Boleh lah, buat lah. So aku buat dengan dia. So aku screen capture all of those process tu dalam aku punya MacBook, and then aku ada save in aku punya hard disk lah. So all this aku save it aside lah.
Then after that dah lama sikit aku follow show. Kita dah start buat show dekat luar. Macam pergi ke London apa semua. Pergi ke Europe lah. Basically bawah NUK lah. Aku kira negara ke United Kingdom. So we went there and then for 2 weeks we tour around Europe lah. Tak ada Europe sangat. Aku rasa 4 tempat dia. 4 tempat yang ada Malaysian students. So we perform there. So monologue, the whole band monologue dengan Ultimate DJ Fast gerak ke sana. So 2 minggu. Itu aku punya final year project sebenarnya. Waktu aku final year project. Aku sebenarnya nak buat benda tu untuk aku punya final year project. Tapi lecturer aku semua bangkang. Kenapa? Tak tahu lah bro. Dia orang bangkang aku punya project tu. Sebab apa? Dia cakap benda tu was too, aku tak ingat. Dia macam cakap macam risky lah, kau pergi sana tanpa consent lah. So aku macam this is the real thing kan. This is the real thing. So we went there and then we have all these footages dengan gambar ni semua. Aku nak bawa balik, aku nak buat exhibition dekat aku punya final year. Tapi kau tak nak. Kau tak accept aku punya final year work tu. And then we came back. Aku balik dalam masa 2 minggu. Aku terpaksa settlekan aku buat work baru untuk final year project aku. Which is aku buat pasal campaign, which is totally different daripada orang lain punya final year project. Sebab final year project kau kena pilih satu lah. Kau nak buat commercial ke, kau nak buat fotografi apa. But it has to be fotografi lah. Aku memilih untuk buat PSA. PSA tu apa? Public Service. So public service announcement. Aku buat campaign pasal budak-budak hilang. So budak-budak yang hilang tu semua yang real. Semua yang, sebab masa aku balik tu kes pasal adik Nurin Jazlin tu tengah bergerak, tengah berjalan. Budak yang kena kidnap and then kena masuk benda-benda yang tak sepatutnya dekat tempat tu. So aku buat campaign pasal child abduction ni. So aku create a fake website and then aku create posters. Within 2 weeks aku create a lot of things lah. So aku pergi dekat tol, aku pergi dekat tempat lain, aku ambil dia punya poster, aku simpan, aku buat buat design. So and then that was aku punya final year project punya work lah, which is benda yang real juga. Sebab aku time tu aku marah gila. Aku macam, apa sebab kau tak nak benda ni? Benda ni betul loh. It's photojournalism. Yalah betul. This is photojournalism. Aku bagi kau 2 format. Aku ada foto dan aku ada video. Kau tak nak kan? Korang tak nak. Sebab korang cakap aku melanggar syarat untuk buat final year project. Aku macam, apa benda aku melanggar? Aku tak langgar UiTM punya rules. Kan? Aku just pergi keluar and aku pergi buat work aku and aku balik, aku bawa balik. Kau tak nak. Sebab kalau tak, aku nak hantar 8TV ni. Kalau tak aku nak kena hantar 8TV benda ni. Kau tak nak. Kau tak nak, sudah. Aku buat work baru. Aku buat work baru pasal budak hilang tu, which is real lah. Which is memang aku rasa kesian lah. So for the campaign, aku buat 3 video. 3 short video. Satu is on statistic, satu is on real life situation, abduction, and then for human trafficking. So 3 video. And then aku buat poster. And then bila aku buat benda tu, final year project, aku bentangkan, our local lecturers memang against aku. Tapi yang lecturers from abroad yang datang untuk assessment aku, semua suka. Aku nampak lah mentality korang kat mana kan. Kau tak boleh terima yang aku boleh buat benda tu, korang tak nak kan. Sedangkan yang lecturer luar negara semua macam cakap best gila. This one is totally different. Kan? Aku macam, so aku ada video, aku ada foto. Orang lain sama foto je, aku ada video tu. Betul. Aku make an effort untuk letak barang-barang tu semua. Even aku punya classmate ada yang macam pelik, macam benda kau buat ni kan. Aku cakap ni real tu, ni this is not
fun kan. This is betul budak-budak ni hilang. Aku buat ni untuk diorang kan. End of story. Aku graduate, bla bla bla, and then aku mengajar kat Lingkok Wing. Macam mana kau belajar boleh masuk Lingkok Wing mengajar? Aku just langgar. Kau hantar resume ke? Aku just hantar resume aku. Aku hantar resume and then aku just apply macam biasa. And then dia suruh aku jadi lecturer. Tapi aku, there's a few things yang aku tak nak sebut kat sini lah. So aku resign lah. So aku resign and then Berapa lama kau jadi lecturer? setahun setengah. As fotografi punya lecturer. Fotografi punya lecturer. And then after that, tu lah jumpa kau. Jumpa kau semula. Jumpa kau semula ni yang kelakar. Jumpa kau semula ni yang aku, daripada jumpa kau dekat UiTM, aku jumpa kau macam tak, kita jumpa tu sebab projek apa lah? Kampung Baru. Yelah, dekat Kampung Baru. Bukan projek apa-apa. Just terjumpa lah. Belum projek lagi. Okay. Belum projek lagi. Time tu aku jumpa kau dekat Kampung Baru. And then macam Kampung Baru kita jumpa? Tak. Kampung Baru bro. Tak, waktu tu aku dengan Jabi kot. Mana ada projek lagi? Tak, aku jumpa kau sebab dengan Jabi. Mana ada projek yang aku ingat scene tu yang kau duduk depan aku. Lepas kau tu, aku macam dengan kau lah. Aku macam dengan kau. Kat mana? Aku tak ingat. Tapi tu macam dekat dalam, aku tak ingat. Tapi waktu tu aku duduk atas sofa. Kau pun duduk atas sofa. Kat mana? Aku tak ingat. Tapi itu first. Aku rasa dekat rumah Kampung Baru tu. Rumah Kampung Baru? Kampung Baru tu sebab apa? Kampung Baru tu sebab aku ada Akasha kat situ. Aku ada Akasha, aku ada Alan. Diorang kan study dekat Uni KL apa semua kan. So lepak situ lah. Kau pun ada kat situ. Tak. Tak Bukan kan. Kita jumpa depan-depan tu time lain. Okay. Tak apa lah. So, tapi aku jumpa kau tu memang pelik lah. So aku macam aku kenal kau tu. Kau buat job apa kan? Ke job wedding tu lah? Job wedding ataupun Teach of Malaysia? Teach of Malaysia mana ada? Aku tak pernah jumpa kau Teach of Malaysia. Aku buat Teach of Malaysia aku dengan Rahman ke? Rahman Roslan. Aku dengan Rahman Roslan buat Teach of Malaysia. Aku tak pernah jumpa kau dengan Jabir buat Teach of Malaysia time tu. Aku rasa wedding. Wedding? Wedding macam mana? Kau shoot ke apa? Tak tahu tu. Okay. So actually lepas kau buat video klip monolog tu, tiada kata sensitif bahasa tu, cuma mana dia feedback? Semua orang macam wow lah. Waktu tu video tu kau upload dekat mana? Kat YouTube lah? Video tu upload dekat Log punya catalog, dia punya YouTube lah. And then dia orang share it on the project XFM punya X-Fresh. X-Fresh FM punya radio station. So dia orang share dekat dia orang punya blog apa semua lah. Sebab time tu IG pun macam tak ni sangat kan. Mana ada IG semua kotor kan. So lepas tu dia orang use that video for their promotional song lah. Sebab lagu tu dalam album tu. Sebab album tu interpretasi sebuah Piramli tu is collaboration punya album. Dia macam-macam artis Malaysia indie, macam Seven Collar T-shirt, Yuna, siapa lagi, They Were Killers All apa semua ke apa lah. So dia orang semua main lagu-lagu Piramli yang dia orang nak buat. So Lok pilih lagu Tiada Kata Secantik Bahasa lah, untuk buat arrangement baru lagu Piramli tu dalam album tu. So dia pakai video tu. Dia ada video tu. So lepas tu dah few years after Lingkok Wing apa semua bla 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 bla, Lok every now and then ada keluar satu lagu singles lah. So dia akan panggil aku untuk shoot music video lah. Tu yang kau involve sekali tu lah. Okay. So apa nama lagu tu? That one was a very special one sebab dia lagu pasal raya. Oh okay. Hari raya ini dalam sejarah. Aku dapat call daripada kau cakap, Real, kau nak shoot MV tak? Aku macam shoot MV siapa?
monolog. Uish, serius lah. Bila? Aku rasa macam esok ke macam tu lah. Very Tiba-tiba kan. Tiba-tiba. Dan time tu kita tengah puasa kan. So yelah, kita selalunya akan shoot music video dalam bulan puasa. So Hari Raya Ini Dan Sejarah tu basically aku Jangan cerita hari tu. Kita cerita, betul lah. Okay. So basically aku macam, aku tak boleh nak shoot and direct seorang. And sebab aku nak cari cameraman, aku nak cari orang yang aku boleh bekerja with. And then so aku boleh ada freedom untuk kepala otak aku juga. And means aku nak direct and then nanti aku akan edit juga. So kau shoot and then kau just focus on shoot, kau tak payah fikir benda lain. Betul. So aku nak work that way. Aku tak nak work everything aku nak kena buat. Sebab normally bila aku buat dengan Lock, macam kita ada tour ke apa semua, kadang-kadang aku yang bawa van, and then kadang-kadang aku shoot and then go back, aku akan edit. And then ni cerita nanti lah. So bila kita shoot yang music video macam tu, aku nak have that free of mind so that kau boleh fokus tau. Betul. And then if you're too busy on doing so many things, then memang tak boleh lah. So aku dengan Bud time tu pergi Riki lah. Lock dah pergi Riki awal lah. So Lock cakap aku, aku dah jumpa location ni semua. Aku dengan Bud, kau kenal Bud kan? Bud, jom lah kita pergi. Jom pergi Kampung Ketari. Tengok location macam Okay lah, sini lah. So the next day Bentong Bentong. So the next day tu ya aku macam contact kau terus cakap, kita nak shoot lah pukul lepas buka puasa, nak terus shoot kan? So time tu juga the day before tu kita duk fikir nak shoot macam mana. And then time tu juga aku duk fikir aku nak kena buat music video yang lain daripada orang lain buat. So apa yang aku boleh buat? Sebab aku nak buat each music video. Okay, dulu aku punya plan is each music video berlainan lah. That means A, B, C, D, E, F, G different lah. Aku tak nak is the same thing. Aku tak nak music video is just a performance. And then ada lakonan, and then performance. Aku tak nak pakai template tu. Aku nak dia different. Aku dah buat music video yang performance, dah. Aku nak music video macam ni, dah. Aku nak music video macam ni, dah. Aku nak music video macam ni, dah. So yang music video yang aku buat dengan kau is time tu sebab kau pakai Glide cam tu. Glide cam on the 6D tu. So aku macam, siapa ada Ariel lah, selama lah. Ariel tu okay, panggil Ariel. Panggil kau. Sebab aku 5D Mark II and aku tak ada glide cam. Aku selalu handheld Ariel ada glide cam. Mana ada gimbal time tu? Betul. Ronin semua tak ada lagi. Mana ada gimbal Ronin time tu? Kau nak kena glide cam, kau nak jalan ke belakang lagi, kau nak balancekan lagi. Aku dapat brief, video klip ni adalah one shot. Aku macam serius lah. Glide cam tu dengan tangan aku dah macam berat kan? Berat. Sebab one take. So one take, long take tu sebenarnya aku decide sebab aku nak kira dia punya jarak antara dia jalan tu sampai dia masuk ke rumah tu. So one take tu sebenarnya patutnya masa pre-pro tu aku dah buat lah. It only happened that night masa yang kita nak shoot tu. Sebelum yang kita nak shoot tu dengan laptop tu kan. Actually it happened during that night je, yang aku calculate dengan Bud daripada mana sampai mana je boleh buat. Sebab kita kena fast forwardkan the whole recording. Kau ingat? Dia kena laju. Dia real time sebenarnya dia nyanyi laju kan. Dia laju. So dia dah times 2. So times 2 the only person yang aku tahu time tu kau lah dengan kau punya 6D tu lah. So kita record daripada tapak A sampai ke tapak B tu sebelum dia once dia touch oboe tu dah start lah. And then sampai yang dia masuk ke exit ke sana. Exit to the left.
masuk straight ke sana, ke rumah kayu kat dalam lah. So everything tu sebenarnya dia punya screenplay dia semua, choreographing tu semua that night juga sebenarnya. On the spot. Tapi the idea tu kau dapat macam mana? Idea apa? Idea untuk konsep kau nak buat benda tu. One shot punya video clip. The idea had time tu juga ke atau macam mana? Kau dah discuss dengan monolog sebelum tu? Time tu juga lah. Tu monolog on. We just cakap dekat dia orang yang kita nak ada ni, nak ada ni, nak ada ni, nak ada ni, nak ada ni. Yang means kita nak ada orang yang buat kacau dodol tu lah, all these things kan. Time tu dia orang just letak lah. And then that's tu aku cakap kau, kita ada play tu masa malam tu je yang kita buat the screenplay untuk keluar jalan ke mana. Tu yang 2 take Iju tu, Iju keluar daripada rumah tu macam tu. Dia duduk daripada Tangga tu. Tu yang keluar macam tu. And if kalau Pripok lawa lagi lah. Betul. Lepas tu nak fikir bukan pasal fireworks tu lagi. Fireworks tu yang kita ada masa first practice tu dah habis bakar. Yang second tu tinggal ciput-ciput, tinggal sikit-sikit kan. So yang lain semua terpaksa masuk dalam pre-post lah, yang background post punya fireworks lah. So yang tu music video tu kita edit dekat R&D studio. R&D studio dekat Damansara. Also the same studio yang kau pergi untuk Siti Nurhaliza punya motion tracking dalam frame gambar tu. Tapi aku rasa that's the best moment lah. Antara best moment aku dalam career. Aku shoot monolog, which is aku macam, weh, shoot monolog weh, seronok lah. Seronok lah. Lepas tu waktu tu kita kerja macam, kau duduk belakang kau direct aku semua kan. Aku just follow kau punya direction. Everything smooth lah. Mungkin sebab ini satu benda yang aku sampai hari ni aku tak boleh nak digest lah. Mungkin sebab kau dari luar dan kau bukannya menghadap benda tu hari-hari. Bagi kau rasa macam best lah. So aku yang selalu hadap benda tu, sometimes aku rasa macam biasa lah. Benda tu biasa. But that's the thing with when you're doing art lah. Tapi kau rasa kau proud tak work tu? Even though memanglah kita ada kelemahan kat situ, yang kita shoot tu tiba-tiba nampak shadow aku. Tapi kau rasa kau bangga tak? Aku macam mana cakap lah, bila kau dah buat banyak sangat kan, it's not to say kau bangga ke apa. Tak, I mean like kau achieve something lah. Achieve lah. Achieve aku rasa berpuas hati. Tapi aku tak pernah merasa bangga dengan aku tak pernah rasa bangga dengan kerja aku. Aku rasa aku achieve, but aku tak pernah rasa bangga. Sebab tak tahu lah, aku rasa it can be better. Of course lah. With a proper budget, it can be better. It can be more commercial punya look. Tapi with the budget, dengan period of time yang memang very tight, aku rasa that one is very best lah. Tu aku cakap, aku tak bangga, tapi aku rasa aku achieve apa yang aku nak. So it's already good enough for me lah. Kalau nak kata nak buat better, of course lah. Tapi kalau ada better budget, better time, semua kan. Betul. Tapi waktu tu aku macam, weh, kita tak boleh buat mistake langsung sebenarnya. Sebab kau ada time tu je. Time tu je. During that time kan. Satu malam tu je. Satu malam tu je. So kau tak ada the next day kau nak reshoot apa semua. Tak ada. That's not gonna happen. Betul. And then the crazy part is one shot and benda tu mesti semua sing. Dia jalan, budak tu lari, balik ombak. Sebenarnya budak tu lari tu sebenarnya tak accurate. Tapi still estable lah. Boleh pakai lah. I mean, dia bukannya, dia macam ni kadang-kadang benda yang kita tak plan tu yang best. Betul. That is the best lah. But most of the time benda yang random aku buat semua best. Aku rasa best lah. Aku tak pernah rasa macam, aku tak bangga. Sebab kadang-kadang aku rasa bodoh. Aku bodoh, bukan orang lain. Aku rasa bodoh, tapi aku berpuas hati. Betul. Tapi kat situ pun aku belajar banyak benda lah. By the way, pada korang yang kat luar sana,
Tolong tengok apa tajuk dia? Hari Raya Ini Dalam Sejarah. Hari Raya Ini Dalam Sejarah. So video tu during tahun bila? 2000. Tak ingat bro. Yang tu is one of the special songs yang monolog keluarkan lah. Betul. It's one of those special songs lah. Sebab mostly special songs ni dia lain macam sikit dia punya vibe. That's why aku choose a special way to shoot the music video. Sebab time tu tak ada orang buat long take punya music video. Betul. Long take yang style macam tu kan, tak ada orang buat. So aku fikir macam okay lah, why not Malaysia have something like that lah. Sebab banyak music video Malaysia yang time tu tak macam tu. Kau faham tak? A lot of Malaysian music video dia lain sikit. So aku ingat aku boleh buat dengan monolog, aku boleh change the landscape of it lah by having different types of ways of shooting lah. Contoh macam Hari Raya Ini Dalam Sejarah, and then kau ada ringgit. Ringgit tu macam sampai hari ni aku macam ada orang duk tanya aku, kenapa patung-patung tu tak pakai baju? Tak, ringgit tu kau yang shoot Shoot. Oh, okay. Tapi lagu tu aku akan dengar setiap kali time raya. Mana? Apa Hari Ini Dalam Sejarah. Confirm lah. Lagu tu memang very deep lah. Rasa apa suasana raya. Tu lagu tu special lah. Betul. Suppose special untuk music video yang special lah. So lepas kau shoot, kau direct untuk Hari Ini Dalam Sejarah, lepas tu kau terus pergi ringgit ke kau pergi Siti Nurhaliza tu? Begini? Kau shoot ringgit dulu ke? Ataupun shoot yang Siti Nurhaliza tu? Monolog collapse dengan Siti. Ui, aku tak Boleh satu ingat dulu? Aku rasa Siti Nurhaliza dulu kot. Dengan kau lagi. Itu lah. Tapi time ni kau duduk atas track lah. Aku tu macam syok. kau tolak. Okay. Betul-betul ni. Angle tu. Tapi syok weh. aku terkejut lah kau shoot untuk Siti. Tak ada. Shot Siti tu sebenarnya simple lah. Memanglah simple, tapi kau ada chance untuk jumpa dia berdepan and then work together dekat dalam But studio still kan. because of lock lah. Yelah maksudnya. Sebab aku memang kena, time tu aku memang kena document that sebab time tu macam mana lah, time tu aku cuma ada one chance je tu untuk shoot dia punya tu, Siti punya scene tu. shoot Siti punya. Actually Siti punya scene tu bukan ni apa pun. Dia is just dia jumpa Lock bincangkan pasal lagu tu je. Bukan pasal dia ni pun. And then she has to take her vocal recording tu, and then dah. Tu je. Aku tak ingat dia buat kat mana. Dia buat kat KCC kot. Aku buat kat mana. So dia have to record her vocal and then put it in the song. Then we have to use it for Hari Merdeka. So music video Siti tu kita shoot dekat studio lama tu lah, dekat Deria tu kan, sebelum Deria tu close. So aku just nak abadikan that studio space somewhere lah. That means just to document it somewhere lah, rather than just document it in a photo. Aku nak document it, the real the space being documented lah. So that's why we use Deria studio tu shoot, and then everybody came and Pian Habib datang untuk lukis tu kan. So dalam video klip tu kita ada Pian Habib, Atilia, Nur Hujan, Hani Madu, siapa lagi ya? David from They Will Kill Us All. And then kita ada Colin juga. Colin as a MC. And then kita ada kita punya client from Berkshire lah. So clients tu yang duduk dekat depan backdrop tu, main ketuk drum apa semua. Kita ada ni juga yang pelakon tu. Apa nama dia? Tak ingat nama Azim. dia. Azim eh? Azim aku tak ingat nama dia. Lepas tu yang bersilat tu siapa? Bersilat? Yang 3 orang tu. Oh, itu daripada Kotak Hitam tak silap aku. Kotak Hitam Clothing. So dia orang sekali lah. So aku memang quite surprised lah, sebab aku dipanggil kau untuk shoot video klip tu, tapi aku memang tak ada keluar. Sekali yang datang tu bukan orang jalan lah.
Aku nampak ni hujan. Weh, ada madu lagi kan. Tapi Cuak. that one is just tu lah. Sebab aku daripada scene wedding. Tapi bila aku kenal kau bagi aku transaksi wedding and then masuk kepada line MV production lah. Even though not really production tapi small production, tapi bekerja dengan big brands lah. Aku rasa macam wow. Maybe at that age kita rasa macam wah kan. Sebab umur kita time tu memang kita selalu tengok dia orang dekat social media ke, dia orang kat TV ke semua kan. So yeah, maybe time tu lah. So bila kita buat music video pun kita macam ush, tiba-tiba kau ada satu artis yang gempak gila datang set kan. Macam kau pun macam ush, ya betul ni kan. And then first time aku selalu tengok dalam filem yang ada track video tu, track tu. Sekali kat situ ada. Tu aku kena order kan untuk orang nak pakai lah. So basically kalau aku shoot MV dengan lock, memang certain things yang aku nak tu memang aku akan cakap ni nak kena ada, then baru kita akan dapat apa yang kita nak lah. So for that time tu memang aku fikir track ke, simple lah. Dia tak over budget sangat lah, simple lah. So just letak track and then just shoot macam tu lah. Tak ada, it's a very simple music video. Tak ada apa sangat pun. Tak ada macam, konsep dia sama je. Macam kau duduk dekat dalam satu bubble, kau tulis dekat papan hitam. But aku very proud lah that video, which is aku ada pengalaman something kerja dengan kau, and then buat benda tu. Aku faham waktu tu it's not big budget, and then limited of time, tapi we can produce that kind of quality. Ya, shoot dalam mall pula. Shoot dalam mall. And then dengan Pia Habib tak berapa tersimbau. Tapi kan yang tu best lah. Sebab dia benda yang bukan kau plan, yang dia elak kan. It's charming lah. Benda tu charming lah. Dia bukan benda yang plan nak terjadi, but we use the shot kan. Sebab bagi aku there's a lot of things yang more kau boleh learn once kau tengok benda-benda macam ni. True. So dia akan develop kau punya self lah. Betul. The experience from doing that. So after yang tu baru aku rasa lepas tu kita buat ringgit, baru aku buat ringgit. After. Tapi ringgit tu kau buat dengan siapa director tu? Amir Ringgit. Ringgit aku work with visual effects from Entropy, Ame Izwan. Director yang direct cerita Roh. Itu memang so he help buat untuk the last the mannequins tu, untuk insertkan mulut Diana Daniel ke dalam lagu Ringgit tu. So the last part tu, dia punya post credit tu was, kalau kau tengok post credit dia, is actually supposing to be mannequin tu turn into a girl, which is Diana Daniel. After inserting the coin, dia akan berubah kepada Diana Daniel. Tapi aku tak tahu berapa orang yang faham cerita tu sebenarnya. Tapi orang datang aku, kenapa dia mannequin tu tak pakai baju? Actually aku sebenarnya nak buat science fiction. Aku nak buat science fiction. But budget tak ada. Budget tak ada. So terpaksa jadi X-ray lah. Buat science fiction yang pakai apa barang yang ada. So you have to use your imagination for the mannequins. But if you just see mannequins as mannequin dolls, memang dia akan mannequin dolls lah. But if you see the mannequin dolls as benda lain, macam silikon molded benda yang alienaire, then dia akan jadi apa yang kau imagine lah, if you understand. But if you just imagine it as you tengok je as a mannequin yang tak pakai baju, dia akan jadi mannequin yang tak pakai baju lah.
Because I don't have the budget to go and do all these things stuff. So aku akan create benda yang Apa yang ada. lah, yang boleh difikirkan lah. Mungkin ini adalah jawapan yang korang tanya sebelum ni. So semoga terjawab lah. Tanya apa? Persoalan yang tanya asal mannequin ni tak pakai baju Dia sebenarnya macam ni ya. The mannequin doesn't represent the woman without clothes ke apa benda. The reason why dia letak coin tu dekat dalam chest tu is to activate the things lah. That means ringgit lah. Kau no money no talk lah. Macam tu lah. Tu yang dia duk jerit-jerit kan. Kau dah letak duit tapi nothing happen. Maybe you invest something, you have to wait for it. So what happened was dia letak benda tak jadi, dia marah, dia belah, dia caw. But at the post end credit kita tengok mannequin tu berubah menjadi Daniel perempuan. Jadi perempuan lah. So benda yang macam tu lah. By the way Kadik, aku rasa journey kau very interesting lah pada tak, no, I'm serious. No, but bukan semua orang ada chance untuk get into your path lah. Kita faham path tu kadang-kadang ada upside down. It's normal. But yeah, it's very interesting memory lah. Which is aku pun bekerja dengan kau, and I learn a lot lah. Aku okay je sebenarnya. Kalau basically aku tak nak mengubah cara. Aku tak nak, macam nak cakap, aku bukan tak nak mengubah. Aku tak nak jadi orang yang hebat nak cuba mengubah things. Aku tak pernah fikir benda tu. Aku nak fikir aku nak buat sebab aku tak pernah buat macam ni, sebab aku tengok tak ada orang buat macam ni, aku nak buat. Tu je. Aku tak pernah fikir macam aku nak buat sebab aku nak kena dapat award. I don't do things. Weh, apa tu? Aku buat benda bukan sebab aku nak ada award. Sebab kalau kau duk nak buat sebab nak award dia, then kau kejar false lah. Kau kena be true to yourself kan. Kau nak buat sebab apa? Sama macam aku kerja. Aku kerja a lot of things yang aku buat. Gulung kabel, follow gaffer, follow DOPs, jadi assist cam, kena maki on set, kena maki dengan DOP Cina, kena buat macam-macam lah. Gulung kabel, bawa van tengah malam, duduk dengan brother yang dah ada a few orang yang dah tak ada lah dalam industri yang buat kerja dengan dia orang. Memang how to say kalau kau mengharapkan award, kau takkan berpuas hati dengan diri kau. Bagi aku it's important untuk kau buat and kau express diri kau melalui kerja kau and know when to stop. So after dah buat semua benda tu, satu hari tu Lok cakap aku, sekian hari bulan ni kita ada rehearsal tau. Rehearsal apa? Kita ada rehearsal Butterfingers. Aku time tu kan, aku macam serius lah kan? Kau ada serius? Kau ada what? Butterfingers nak rehearsal dekat mana? Kita ada rehearsal dekat A Studio, dekat sekian hari bulan. Kau kena available. Aku macam kena available. Okay, so aku pergi lah. Again, aku langgar lah. Aku pergi buat. So kau first time jumpa Emmett?
Aku first time jumpa Emmett depan-depan. Aku first time jumpa Emmett depan, and then aku macam, wow, frontman lah, which is a real frontman lah, Emmett Roslan kan. Apa perasaan kau tu time tu? Emmett Ishak Roslan, apa nama, Emmett Ishak. So aku macam, aku time tu macam, berdebar. Obviously aku berdebar. Sebab all this while aku buat benda ni, aku nak kena ada end of the journey tu. So aku fikir the end of the journey aku is to shoot Butterfingers punya reunion. This is what I've been waiting for all these years kan. Aku duduk buat kerja dengan korang daripada 2010-11 sampai 2016 ke 17. 2016, 17, and then korang reunion, the first reunion. So aku get to shoot them lah. Aku get to shoot them, and then aku macam, oh, aku need to create a very important portrait for them. Sebab they haven't seen each other for years, and then aku nak kena create something untuk orang luar tengok. Sebab all this speculation yang aku dapat daripada luar, dia orang bergaduh lah apa, all this thing, aku nak kena show them the image of both people. So kita jumpa dekat dekat office, apa nama office tu aku lupa. Then Emmett Lock dah sampai, and then Emmett sampai, and then dia orang jabat tangan, dia orang shake hands, and then dia orang bincang-bincang. Waktu tu diorang first met ke atau sebelum ni ada jumpa? Dia orang first met kat situ lah. Itu first met after for a while. Wow. So dia jumpa kat studio tu lah, dekat office tu. Maksudnya sebelum ni tak ada jumpa? Selepas terpisah beberapa tahun? That's the first. Yang aku tahu lah. Sebab aku kat situ lah untuk shoot dia orang berjumpa kat office tu. Macam mana dia reaksi semua orang? Time tu tak ada orang sangat sebab dekat office. Yelah. Macam mana dia reaksi macam Emmett? Macam mana Lock? Dia orang macam tak, dia ada macam awkward sikit. Dia macam awkward sikit. Tapi dah lama sikit, a few while, dalam setengah jam, sejam macam tu, dia orang dah macam okay balik, ada gelak apa semua. So aku shoot that moment semua sekali dengan ada seorang lagi fotografer, nama dia Khalil Makata. So kita orang shoot benda tu lah. But the portrait aku kena shoot Butter punya portrait lah. I mean aku kena shoot Lock dengan Emmett punya portrait. That's why aku compose that image lah. So after compose that image Lock dengan Emmett tu, aku sebenarnya kena shoot the whole band lah. But aku tak boleh nak kumpulkan the whole band time tu. So aku call Kadak dengan Loko untuk pergi studio dekat rumah aku, and then we do a photo shoot dekat rumah aku. And then aku akan superimpose the photo in the band together. Tapi Emmett tak suka. Emmett cakap gambar tu macam Mount Rushmore ke apa dah. Kenapa? Dia cakap, aku tak tahu lah. Dia macam gambar tu macam Mount Rushmore lah. Macam mungkin dia tak suka kot. Tapi aku biar je lah, tak apa lah. Aku puas hati okay lah. Tapi apa tu perasaan kau waiting for ada 10 tahun? Aku rasa 6-7 tahun. 6-7 tahun. Kau punya, aku rasa 10 tahun tak. 2006 sebab aku start hujan 2006 juga. Kau punya apa, achievement yang kau nak cuba, kau nak shoot apa Butter. Tapi first kau datang Butter dah pecah. Dan sekarang diorang comeback. Apa dua perasaan kau? Aku capai tak apa yang kau? Kalau on stage aku cakap aku tak capai on stage. On stage aku tak ni sangat. Aku macam aku cakap kau lah, aku lagi appreciate benda yang behind yang bila diorang menjadi diri diorang, dan diorang adalah diorang in a band macam tengah rehearsal. All that thing aku memang suka. On stage aku tak fancy sangat sebab on stage is their performance. So memang lain sedikit. So aku rasa aku berpuas hati lah time tu.
Aku, Bad, and then ada Kojai, and then ada Sashma, ada Zack, ada Ayoy, ada Bijan, ada Apis, ada Tajul. So kita orang, aku very berpuas hati dengan apa yang berlaku dekat to that process of journey lah. Aku puas lah. Aku macam there is no other process yang boleh beat that feeling. Second time Butter main Transcendence pun tak boleh nak beat that. I won't feel the same as the first, yang masa dia first reunion tu. Masa Emmett balik, Emmett ada tu. Sebab before dia reunion first tu, Emmett pun ada balik, ada secret show Maxis Hotlink dekat Bangsa. So aku pergi attack lah sebenarnya. Aku dah pergi lah dekat show tu. Tapi tu dia seorang lah. Emmett seorang lah. Tak ada, yang lain semua tak ada. So aku dah pergi tu dulu. And then later on ada benda lain lah. So tu memang, lepas shoot Butter yang first reunion tu, aku dah rasa macam aku dah achieve. Bukan dah achieve lah, dia macam fulfill. Aku dah fulfill aku punya responsibility. Macam dah aku nak buat ni je kan. Dalam life aku nak buat sampai sini je. Aku macam kira aku macam dah sampai limit situ dah. Shoot bands kan. So aku slow down and aku stop. Aku buat kerja lain. So sekarang ni kau dah memang fully stop untuk shoot band macam Lock lah, yang macam mana? Kau dah fully stop shoot untuk monolog ataupun Butterfinger? Ya, aku dah fully stop shoot monolog. Sebab aku cari another phase in life aku lah, untuk buat benda lain yang mungkin lebih, not to say lebih challenging atau lebih professional. What they are doing is professional work. It's not to say there's not professional work. Like macam microphone ni, apa ni semua, audio barang ni semua, it's all professional punya tools. Bukan tak professional, very professional. Cumanya untuk diri aku nak mencari benda yang lebih challenging lah. So aku venture off into shooting, join film crews, join buat drama, join buat documentaries. And then now currently aku join buat shooting offshore. Oh tu aku tengok foto kau offshore tu. That one is a corporate lah. Dia bukan corporate video. The video yang aku shoot that day was like a documentary and report untuk hantar ke Geneva. So Geneva nak tengok the whole documentary, yang apa yang dia orang buat tu selama aku rasa 20 hari kat darat and then 20 hari dekat laut. So the project kau dah settle shoot lah? Project tu dah settle lah. Project tu macam ni, platform tu kaki dia dah patah tu satu. Plantar tu lah. Plantar tu kan, kaki dia dah patah. So aku shoot fabrication from proses pembuatan kaki tu dekat darat. Kaki baru tu lah. Kaki baru tu. And then hantar ke Plantar, ke laut, pergi ke laut, hantar ke Plantar and then pasang dekat Plantar tu. So settle tu aku balik ke, aku tak lepak for the after party lah. Aku terus balik and then aku kat mana location tu? Location dekat South China Sea lah. Dekat middle of South China Sea. So kau pergi dekat Plantar tu dengan helikopter ke atau boat ke atau macam mana? Naik boat. Naik boat lah. Naik boat lama lah. Memang lama tu. Tak ada lah naik helikopter. Dia dah tak pakai helikopter. Unless betul-betul emergency lah. But jarang lah. Dah tak pakai helikopter. Dia orang semua pakai boat lah sekarang. So buat benda macam tu lah. Kadi after kau dah achieve journey kau, maksudnya dah siap satu buku kau, memory kau untuk shoot Butterfinger dah tercapai dah. So dia macam Alhamdulillah capai aku punya impian lah. Kalau dulu kita ada Benson and Hedges Golden Dreams kan. So kira tu macam aku punya Golden Dreams yang ushi lah. Ushi lah. Butter tu macam ushi je lah. Aku punya dream. Aku have a bigger dream lah. By the way, what your biggest dream right now?
After kau dah achieve satu milestone, apa next milestone yang kau try to achieve? Next milestone aku, aku rasa build a family kot. Build a family lah. Itu untuk personal life lah. Tu untuk personal life lah. Sebab aku dah 35. So next year I'm gonna be 36. Awet pun tak ada lagi. So aku nak kena cari awet, and then aku nak kena settle down, have a family, buat business so that kita boleh sustain living. That's the thing with photography and video. Kau kena do something untuk kau nak sustain. Tapi untuk career kau, apa yang kau rasa kau nak fokus after this? Apa yang kau ada dream ke, atau kau ada target to achieve ke? Untuk diri aku, Ya, ya, betul. aku always dream that I would love to shoot a film someday. Sebab dokumentari aku dah a few times aku shoot dokumentari. Tapi it's quite nice journey lah. Kau shoot MV, and then kau shoot doku, dan sekarang kau nak pergi shoot film kalau ada rezeki kan. Paling challenging doku lah. Doku Aku rasa lah. That's from aku punya experience lah. experience. Aku rasa dokumentari lagi challenging sebab Tapi kalau kau nak shoot film ataupun short film ke, what kind of a genre kau nak pergi? after all yang aku dah buat kan, aku rasa dulu aku tak suka drama tau. Dulu aku tak suka genre drama. Sebab misconception of drama yang ditunjukkan dekat TV tu. Ya. Kan? Whereas kita boleh tahu yang drama tu hanyalah satu genre, tapi dia boleh berkait dengan cerita yang berlainan. So aku suka styling cerita yang macam Alfonso Cuarón punya storyline. Macam cerita Roma, the movie Roma kan. Cerita pasal dia punya immigrant maid tu. And then aku suka pasal cerita science fiction pun aku suka juga. But science fiction, they have to be believable. Bukan yang very like you cannot digest. Aku suka juga macam Blade Runner ni semua. Aku suka science fiction. But aku tengok cerita yang selalu menang award lah. Yang selalu menang award is cerita yang berkaitan dengan humanity punya cerita. Betul? Yang berkaitan dengan manusia. So stories yang nak berkaitan dengan manusia ni susah nak cari. Contoh yang aku betul rasa Malaysia yang berjaya nak buat cerita yang macam tu, jenis macam tu, ialah director ni nama dia Fendi. Dia main bass untuk band punk otai Malaysia, Kabri Tedang. Dia buat filem Songlap. Sehingga kan dia pergi ke Mexico untuk bagi speech kat sana untuk cerita dia, and dia dapat award juga. Fendi Mazlan. Kau experience jumpa berdepan? Aku kerja dengan dia. Wow. Aku kerja dengan dia sebab dia director aku kalau aku shoot MCP dekat MCP lah, Multiple Cam Production. Dia akan buat. And then there's ada juga dia pun assistant director kepada Din Said. So we all work together on sets. And aku pun kerja dengan Din Said on MCP juga masa Miri Jazz Festival, dia direct. So kita on shoot. So every now and then kita pun kadang-kadang ada jumpa juga, borak semua. Cuma aku tak bagi tahu orang sangat pasal life aku yang belah lain-lain ni, sebab aku tak rasa life aku interesting to tell people, man. It's just normal tau. It's just tak, like tapi kau punya surrounding kau diberi peluang berjumpa dengan orang yang orang kata talented lah. Aku bersyukur
aku dapat bekerja dengan orang-orang yang gempak macam Lepas kau. tu tak kau tak percaya antara orang yang kau adore tu adalah bapa saudara kau. Pakcik aku, Pakcik kau. which is Sorry. yelah bapa saudara lah. Bapa saudara. Which is aku memang tak boleh nak brain lah. Kan. Tapi tu lah, one of the reasons aku tak sambung kerja dengan dia hari ni. That means after aku tahu dia adalah pakcik aku tak sambung hari ni. Sebab aku tak nak orang salah faham yang aku menggunakan dia sebagai aku punya batu loncatan ke industri. Sedangkan aku memang dah buat kerja dengan dia sebelum aku kenal dia adalah pakcik aku. Macam tu lah. So I have to create my path. And I have met him. But I have to create my path also to where I can be like him. Rather than aku join dia and then aku nak ganti dia ke apa ke, aku tak nak benda tu. Betul. Tak best. Tak syok. And I rather create my path. Because why? Because aku learn a lot during aku shoot documentary. When you shoot documentary memang kau macam a lot of things lah bro. By the way, selama kau bekerja, kau dah bekerja dalam industri kreatif ni, boleh tak kau share siapa yang kau rasa kau very happy and the greatest moment kau bekerja sama dengan director mana ke, atau sesiapa yang kau rasa macam it's a good things lah. Aku happy bila aku kerja dengan Din Said. Din Said Dan aku get the chance to work with boleh him. kau cerita siapa Din Said tu? Din Said, he's the director for Bunuhan, Interchange, and then Harum Malam, and then there's a few films juga sebelum ni. And then dia involved dengan Jangan Ketawa, which is bagi aku very out of the blue gila babi. Macam oh you involved with Jangan Ketawa? Okay. Jangan Ketawa yang cerita yang lama tu. Apa? Dia ada sekali. Jangan minum susu. Dia ada sekali. Okay. Dia ada sekali. Dia ada scene dalam sawah padi tu, paddy field tu. Aku ingat lagi. Aku bahan dia. Aku tahu dia dekat paddy field tu kan. Dia ada sekali. So aku rasa time tu aku puas hati lah sebab aku dapat work with him, and then he called the DOP for Bunuhan to work with us on set. Kan? So aku time tu aku assist camera lah. Aku assist to cam operator. So dia ada structure dia daripada Din, and then kita ada Tong which is DOP, and then kita ada cam operator, and then ada assist cam. So aku assist cam, and then above aku operator, and then ada Tong kan. So aku akan alias dengan dua orang ni lah. DOP dengan operator. So Tong Tong pun banyak ajar aku, and then Din pun banyak ajar aku lah on set. Antara orang yang mengajar aku on set, sebab aku tak ada formal education on filmmaking tau. Aku daripada foto, aku tak ada formal education on filmmaking. The only way aku boleh pergi belajar benda-benda ni ialah pergi kerja kat set atau pergi langgar set. The first time aku kerja dengan pakcik aku tu, aku langgar set dia. Aku cakap kat dia, time tu aku tak tahu dia pakcik aku. Aku cakap kat dia, aku cakap, bang, saya nak belajar pasal filem lah. Lepas tu dia tengok aku, kau nak belajar apa? Aku cakap nak belajar how to be a cinematographer, how to shoot apa ni semua lah. Macam mana dia orang kerja filem lah. Aku tak minta payment bro. Dia orang time tu shoot almost tak sampai half sangat lah, tapi dalam 30 hari lagi nak shoot. So Diorang shoot apa tu? filem pusaka. Okay. So aku
redah join the film crew, aku buat je apa aku boleh buat. Berapa lama tu kau kerja dengan? Aku rasa dalam 30 hari kan tu. Sampai habis lah maksudnya? Sampai habis lah. Wow. So there's a lot of things yang aku pick up lah. So dia letak aku ke second assist cam buat VTR lah. VTR is a term yang dah tak pakai dah kat set. Sebab VTR during the film punya style dia panggil VTR. VTR tu stand for? Video Technical apa benda lah. Tapi basically dia transfer the film Analog tu kepada analog digital tu. Tak, dia transfer film tu. Dia transfer film tu play, lepas tu dia simpan. So dia boleh playback untuk orang tu. Untuk director lah basically. But now dia dah digital kan. So kita playback from camera je lah. So now VTR just set up the monitor for directors lah. So kita boleh playback for director, pasang headphone, set up the card for them, everything lah. So aku time tu dia letak aku dekat second assist cam lah. So aku belajar a lot dekat situ lah. Which is aku tak minta satu sen pun. Dia bagi aku kasut. Kasut apa tu? Dia belikan aku kasut untuk aku bekerja the next day selama habis shoot tu. Aku pakai lah kasut tu sampai habis. Apa, Nike? Nike? Tak lah, pakai kasut biasa je, kasut daripada Alisan. Sebab kasut aku barai, aku pakai Converse time tu. Memang barai habis lah. And then dengan slipper, dengan gout lagi semua. So that's how I learn. I go sets, I don't take payment, I work with them. And then sometimes I do extra work for the crews. Aku tak minta payment. Tapi there's still people yang try to take advantage. Yang tu sebab aku marah lah. Itu yang aku marah sometimes lah. For example, siapa yang take advantage maksud kau? Production lah. Production lah. Dia take advantage lah. They know that you can do, so dia pun take advantage lah. Macam certain ni aku buat for free sebab aku nak experience, aku nak belajar benda tu. Aku tak ada formal education lah. Yelah. So the only way is to ask them lah. And then yang bestnya kita boleh belajar a lot of things lah. Even macam baru-baru ni ada Super Tele aku baru keluar. Aku shoot dengan Reban. Aku buat second unit. Reban buat first unit, aku buat second unit untuk Super Tele dekat Astro punya lah. So aku tak ada assistant apa semua. Super Tele tu aku belajar banyak gila dengan Bel Ngasri. Bel Ngasri ajar aku macam mana nak operate ke handle kamera without saying a word pun. Bel Ngasri pelawak? Bel Ngasri pelakon. Pelakon, sorry. Dia mengajar kau untuk handle cam. Maksudnya dia pun very know about that. Dia macam ni bro. Dia sebab dia orang dah biasa interact with camera. Betul. So they know the camera more than you do actually. They know how to interact with the camera. Kau cameraman, kau tahu technical, but sebenarnya kau tak tahu macam mana nak interact the camera with the pelakon. Bel Ngasri ajar aku benda tu. Wow. Tanpa berkata A, B, C, zoom, tak ada. That's how magic it is to bagi aku tu lah film magic. I mean, dia tak cakap kau, tapi dia mengajar kau tanpa berkata apa. Aku time tu aku macam okay, masih. So it has become a habit that after aku shoot dengan mana-mana pelakon atau dengan DOP, aku akan salam dia, aku akan cakap terima kasih. If the DOP atau mana-mana director ke apa buat a very good job, aku memang akan salam dia orang. After the shot aku akan cakap, bang, best. Aku appreciate benda tu, but aku tak ada peluang untuk buat benda tu. So aku, what I can do is tell them that you did a very good job bro. So aku akan shake hands with them. Aku akan cakap nice. Macam tu lah. Wait,
aku kirakan benda ni hantu story lah. Yang kau dapat pengalaman bil dengan Sri weh. Yang kita tahu dia ya kan. Tapi actually wow. Sebenarnya ramai lagi real. Susan Lancaster. Pelakon-pelakon lama lah. Pelakon lama. Maksudnya diorang Angelina Tan pun ada. Yelah, maksudnya diorang very humble untuk, yelah, kadang-kadang kita yang baru join production, kadang-kadang orang macam budak ni kan. Sabri Yunus pun ada kat. Namron, dia orang banyak ajar kat. Fauzianawi pun ajar kat. But they don't say it. They never say. They don't need to say. It's either kau faham atau tak faham. Tu je. That's how you learn. Tapi itu lah. Bila kau cerita ni macam aku teringat satu lirik daripada Malik. Pembelajaran yang terbaik adalah daripada pengalaman di jalanan. Macam tu lah. Ya. So macam kau tanya aku, so apa, what's next kan? Tu lah, bagi aku is you just have to survive lah kan? Macam aku tak nampak aku akan buat benda ni selamanya. Sebab dia ada benda baru macam social media kan? Social media macam sekarang aku tengah buat social media punya stuff lah. Tapi aku try to move on from this current job untuk kerja lain lah. Sebab aku rasa macam social media is actually sesuai untuk younger generation yang fresh grad ke apa semua, yang cuba mencuburi bidang benda-benda yang kita buat ni. Macam digital marketing lah. That is supposed to be their scope lah. Kan? Sebab they have to learn everything by themselves. They have to learn. It's basically content creator ni is memang fresh grad punya work lah. It's not work yang untuk macam aku yang dah berumur 35. Unless aku punya online content is something heavy. Tapi mungkin kau boleh buat content strategi je. So the content creator akan follow kau punya strategi. Dah buat bro. Aku dah pernah join buat benda-benda ni semua. That whole ecosystem sesuai untuk budak-budak yang muda lah. Muda. Bukannya umur yang 30 ke atas. So siapa yang umur 30 ke atas, dia memang kena cari kerja lain lah kot. Kadir, sepanjang perjalanan kau after few years dalam berkarya, dalam fotografi, dalam wedding, dalam MV, dalam filem pun lah kau dah sertai dalam production. Perjalanan tu is not like a smooth path lah. It's very roughly path lah. Kau ada jatuh, ada bangun, ada macam-macam lah pengalaman. Mungkin ada pengalaman, biasalah pengalaman dimaki, dihina, dicaci, tapi semata-mata untuk kau belajar. Tapi kau still right now kau kat sini lagi, still doing what do you love. Mungkin kau nak share atau kau nak bagi satu message lah pada orang yang selama perjalanan kau tu dia sentiasa di sisi kau dan sentiasa bagi kau semangat. Siapa orang tu? Aku rasa dalam selama kau buat kerja kan, aku rasa parents aku kan, mak aku lah. Sebab kau nak sampai to where kau nak buat tu, there's a lot of time yang kau tak spend dengan family kau.
working in production memang akan kacau timing kau dengan family kau. And bagi aku, mak aku tak pernah merunggut lah, tak pernah cakap asal kau tak balik ni semua kan. Aku being grateful with that lah. Sebab dia tak pernah nak ungkit benda-benda macam tu kan. Macam tu lah. Sebab tu aku cakap, if you are doing this, sampai bila kau nak buat benda ni? Sebab aku have, that's why aku cakap kau, aku tak bangga tau dengan apa yang aku buat, tapi aku achieve apa yang aku nak buat. Aku bersyukur aku dapat apa yang aku nak buat tu. Tapi aku tak pernah bangga. Kenapa aku tak bangga? Sebab side ni side ni yang buat aku tak bangga. Faham? Dia bukan nak cakap aku neglect family tau. Bukan. Every time aku dapat amount, aku dapat pay, aku bagi dia orang apa semua, aku pay. Tapi aku tak bangga sebab aku rasa macam aku tak spend enough time dengan dia orang. Contoh engkau raya, kau ada shoot. Faham tak? Kau ada special occasion, kau kena shoot. Kau tak lepak dengan dia orang kat rumah. Betul. So you have wasted a decade of your life if kau try to mengejar benda-benda yang macam apa yang aku kejar. Faham. So for me, because you are dealing with video and photo, you are playing with time. Time tak datang balik lah. That's why aku macam After aku dah achieve butter tu kan, aku dah achieve the first union tu, aku rasa okay, slow down, lepak dengan family ke apa ke, cari kerja-kerja lain yang aku boleh spend time a lot with family lah. Faham. Give back the other side lah. Sebab if masa tu kau ada masa dengan dia orang je, kau tak ada masa dengan siapa je. If you spend time with Rockstar, kau ingat Rockstar kisah pasal hidup kau? Rockstar tak kisah bro. Betul. Rockstar takkan kisah pasal hidup kau. The only person yang akan tanya kau, dah makan belum? Mak kau. Betul. Motor kau ada minyak ke? Bapak kau tanya. Orang lain tak tanya, motor ada minyak. Aku datang jauh-jauh pun kau bagi RM10 je. Mana lepas, nak makan semua pun tak lepas. Ya, betul. So aku tak pernah bangga on that side, tapi aku achieve apa yang aku nak buat. Aku nak bangga on this side, yang jaga aku, yang memang support aku dari belakang. Walaupun dia orang tak tahu pun apa kau buat. Dia orang tak tahu babe apa kau achieve. And dia orang macam, oh kau achieve apa? Aku dah achieve buat ni. Dia orang tak tahu pun. Dia orang cuma doa untuk kau. But untuk dia orang, benda kecil pun besar. Betul. So bagi aku tu lah, time lah. You cannot turn back time lah. Tu aku cakap macam kalau aku diberi peluang tu nak shoot filem ke drama kan. Last time aku memang tak suka drama. But now aku okay with drama sebab aku understand apa yang membuatkan drama tu watchable lah. Faham. Tu yang macam aku cakap, to be a director, and to be a real director, you only can create something that comes out from your life, from your experience. You cannot be something you are not. And unless kau truly understand, kau ada template, kau ada blueprint, kau ada template yang kau boleh alter, then okay. But now kau tengok cerita-cerita yang keluar pun, ada ke cerita yang kau boleh cakap best? Macam
cerita ni best lah. And real. A real story. Best. Okay, mungkin kau ada satu pesanan lah kepada mereka yang kat luar sana ya, mungkin nak ceburi bidang kreatif ke, atau kau nak bagi satu kata-kata semangat kepada mereka yang keluar yang tengah hustle ke. Oh, biarkan ia berlaku. Let it be. And tu aku belajar from documentary. Aku belajar is let it be tu satu lah. And then jangan pernah minta. Kau boleh minta dengan Tuhan, tapi jangan sebenarnya yang aku rasa the right one is actually kau tak minta dia akan bagi, tu je. Kau tak minta dia akan bagi, itu je. Period. Yang tiga tadi tu semua kau boleh buang. Yang betul-betul yang aku learn from doing documentary is time kau tak minta dia akan bagi. Jangan minta. Biarkan dia. Sebab this is from aku punya experience. Bila aku tak minta, moment tu datang. Especially when especially when you're shooting documentary lah. A lot of things happen lah. Contoh sunrise, sunset lah, that kind of things lah. Benda yang berkaitan dengan bila kau minta, memang dia tak bagi. Memang aku tak tahu lah, that one works every time, bro. Even aku tak shoot documentary pun kadang-kadang benda tu berlaku. So tu lah. Okay, mungkin kau ada kata-kata inspirasi pada orang kat luar sana yang yalah, dengan keadaan sekarang yang keras, hustle. Mungkin kau boleh bagi kata semangat sikit. Kata inspirasi. Kata inspirasi. Kata inspirasi apa nak bagi? Mana kau tahu? Apa orang kata, kalau Azrul Water henyak sampai dunia kan. Kalau kau Aku tak ada macam tak, mungkin water tu. Tak adalah maksud kau punya apa-apa yang kau rasa don't give up ke. Kata inspirasi. Aku tak pernah ada kata inspirasi. Macam mana? Bagi lah semangat sikit. Bagi lah semangat sikit. Atau kau ada kata-kata punjangga. Punjangga apa? Yelah, mana tahu. Tak tahu. Aku tak tahu. Kata inspirasi. Okay. Jangan lemah semangat ke apa. Tak tahu lah. Kata inspirasi. Kata inspirasi is aku tak tahu. Sebab lain orang mungkin lain. Tak kisah. It doesn't matter. Tapi it's about you lah. Apa yang you gonna cakap. From my perspective. Yeah, from your perspective. Kata inspirasi. Ya Allah, susahnya kata inspirasi. Aku tak tahu kata inspirasi. Kau nak bagi semangat ke orang lain ni? Aku nak bagi kata never give up ke apa kan. tu kata inspirasi juga kan. Tak kisah apa pun yang kau nak cakap. Yang kau rasa untuk orang kat luar sana, atau orang yang baru nak ceburi adik-adik kita, baru nak join. Aku tak pernah fikir pasal kata inspirasi. Tak kau apa, ni real lah rumah kau cakap je. Benda aku suka benda spontan. Aku tak suka benda yang scripted. Apa lah kata inspirasi? Mungkin ada kata mak kau yang kau ingat yang kau macam, oh, this the good. Apa? Kata daripada mak kau ke, kau nak share. Kata inspirasi.
Kata inspirasi. Susah nak fikir kata inspirasi. Sebab inspiration comes in a lot of forms lah bagi aku. Okay. So sometimes inspiration can come in a form of semangat. Sometimes inspiration can comes from solat. Sometimes inspiration can comes from meeting new peoples. Inspiration bagi aku dia satu Bukan aku suruh kau definisikan inspirasi tu. yelah, tapi aku nak bagi Okay. nak bagi macam mana kau nak dapatkan inspiration tu lah. Bukan, maksud aku kau bagi kata semangat pada orang kat sana. Weh, bangun. Macam tu. Wake up bro. Aku rasa the suitable one should be time. Time lah. It's about what? Time. Jangan mengejar. Time. Sebab for me lah, for me aku tak kejar. Aku more to nak learn the things to be who I am today, which is today I am nothing lah. So aku boleh bagi tahu is jangan mengejar. Kau ada impian, tapi kau jangan terlampau mengejar impian. The time will come. The time will come when it is right for you. So itu qada dan qada. So you just do your best, and then the time will come when it's right for you lah. When the time is right, it will come to you. So kau just layan je lah. You only live once bro. Kau just layan je lah. Kalau kau tak boleh, dia tak ada restart macam GTA pun semua. Tak ada. Dia tak ada. Dia kau layan je. Time. Sebab when you're dealing with video, with camera, you're actually capturing time. Tu je. Aku boleh inspiration aku is ada vision, tapi jangan terkejar sangat. Faham? Jangan terkejar sangat. Let it be. Man-man, slow-slow, relax. And benda tu akan datang kat kau. Tu je. Weh, power tu ayat tu. Tak serius. Apa yang power? Sebab kadang-kadang orang terlalu mengejar kan. Tapi diorang tak ingat sampai mengabaikan benda-benda lain. Dan kau usaha, tapi man-man, and insyaAllah kalau ada rezeki tu adalah kan. Kadar dan kadar. Betul. Kau just chill. Kalau tak ada, redha lah kan. Mungkin ada rezeki lain. Macam kau lah, kau ambil town planning. Rezeki kau kat mana sekarang? Benda grafik lah. Adakah kau mengejar benda tu? Tak. Kan? Dia tiba-tiba dia tukar kan? Sebab kau nak belajar benda baru kan? So dia turn the hand together with the journey lah. Kan? Kau nak pergi macam ni, tapi along the way kau macam ni. So kau belajar benda baru. Betul. Sama macam aku, foto. End up aku sekarang nothing. Aku tak tahu aku nak teruskan hidup aku buat apa. Sebab direct aku tak buat, shooting aku tak buat, tapi aku apa yang datang aku buat lah. Tapi aku sebagai member kau kan, aku jumpa ramai orang macam kau, which is orang yang talent. Cuma dia, yelah kau akan rasa macam aku talent, tapi macam aku dah tengok few orang lah. Sebelum ni pun aku ada podcast, sebelum ni pun aku tengok seorang perempuan ni, dia bertalent lah.
Tetapi it's matter of about time and place lah. So aku nampak engkau ada potential. It's not about your age, no. Tapi aku rasa kalau diletakkan tempat yang betul kan, aku rasa insyaAllah boleh. By the way, kita dah sampai ke penghujung podcast. Terima kasih banyak kepada Kadi Chan. Selalu kalau orang-orang sini akan kenal lah Kadi Chan kan. Orang-orang apa, konsert kan. Kita manusia mati meninggalkan Nama. Ya ke? Habis meninggal apa? Tak tahu. Kita manusia mati meninggalkan nama lah. Maksudnya brand tu sendiri lah pada orang sekeliling kita kan. Tapi aku glad aku kenal kau. Sebab aku is part of aku journey. Dan bila aku kenal kau, aku punya journey lebih, apa orang kata, lebih dynamic lah. Journey bersama tu. Yelah betul. Our path cross. Betul. Ni belum cerita filosofi lagi. Kan? Ini baru cerita life journey. Kalau cerita filosofi, there's so much thing I want to say, man. True. Tapi itulah, by the way, thanks a lot lah kepada korang memerlukan khidmat editing ke atau khidmat fotografi atau videografi, boleh PM tepi Kadi Chan. Sebab dia very talented person lah. Aku yang endorse. Aku yang endorse kan. So aku pernah bekerja dengan dia. So dia very have not many people lah, they have a very like different perspective bila kau buat kerja. Dia akan advise kau, dia akan direct kau. Dia tapi jangan bagi dia apa, buat semua benda lah. So dia akan ada good bird's eye view lah untuk any kind of project. So kalau nak tanya portfolio dia, memang very strong lah. Dia dah shoot MV untuk monolog, and then few other brands juga. So by the way, thanks a lot Kadi for tonight. Thank you Ariel for inviting me. I think aku rasa mungkin aku akan panggil dia lagi. Sebab banyak benda dia punya cerita aku pun. Tak, sebab aku jarang borak dengan orang. Oh ya ke? Aku jarang borak dengan orang pasal aku memang ranting dekat FB. Tapi aku ranting benda kadang-kadang yang logik lah, kena fikir lah. Kalau tak fikir memang kau takkan tahu lah. And sometimes there's a bit of sarcasm, dark humor kan. Aku suka dark humor. Tapi sarcasm bukan membahan orang lain. Sarcasm aku is more for you to think rather than to bahan orang lain. Sebab aku tak suka bahan orang lain. Sebab kalau benda kena batang hidung kita sendiri, kita pun tak suka kan. Betul. So sarcasm is just dark humor lah. It's not to bahan orang lain ke apa. I don't do that. By the way, sebelum kita menutup podcast kita nak beritahu pada malam ni kita ditaja khas oleh, apa nama restoran tu? Rumah Shelambak. Rumah Shelambak. Rumah Shelambak. Rumah Shelambak. Iaitu berdekatan, mana lokasi dia? Sungai Besi. Sungai Besi dekat belakang balai bomba. Belakang bomba. Sungai dekat Besi, food court baru. Dekat food court baru. So you guys kalau berdekatan tu boleh terus singgah ke restoran tersebut. Sebab tadi baru try dia punya meatball. Sedap. Memang sedap. Very juicy semua. Walaupun dah few time masak. Nanti yang air mata mitik kau boleh cut. Tak boleh. Itu aku nak post tu. Air mata jantan tu. Tak ada lah. Itu when you're talking about parents memang. True. By the way, thanks a lot to Kadi. Terima kasih. So insyaAllah kita akan bertemu lagi. See you on the next episode. Take care. Thank you for listening. Bye. Bye.